Langkawi. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, saya memohon izin untuk menyampaikan ucapan junjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan di atas titah ucapan pembukaan peresmian persidangan kali ke-13 tempoh hari dan turut mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Minta maaf. Agung. Tuan Yang Dipertua, sebagai anak jati negeri Kedah, saya ingin membawa dua masalah Kedah dalam perbahasan kali ini yang bersangkut paut dengan Kerajaan Persekutuan. Bab pertama ialah tentang pembayaran Persekutuan 10,000 kepada Kerajaan Kedah untuk serahan Pulau Pinang. Negeri Kedah adalah sebuah negeri yang terlama di Malaysia yang wujud lebih 1000 tahun yang lalu. Dengan 9-27 lapis susul galur keturunan tuanku yang tidak ada putus-putus. Empayar Kedah telah merentang dalam kawasan yang luas sehingga ke selatan Thailand, di utara dan sebahagian sampai ke utara Perak. Kehadiran Francis Light pada tahun 1786 telah merubah lanskap penguasaan Kerajaan Kedah ke atas Pulau Pinang. Dan perjanjian dengan syarikat Hindi Timur pada tahun 1786 telah memberikan Francis Light untuk membayar sebanyak RM10,000 kepada Kerajaan Negeri Kedah sebagai balasan pampasan mengambil Pulau Pinang setiap tahun. Isu yang saya ingin bawa di sini ialah bermula pada tahun 1957, kuasa untuk membayar RM10,000 kepada Kerajaan Kedah telah berpindah tangan kepada Kerajaan Persekutuan. Dan sehingga kini RM10,000 itu dimasukkan ke dalam bajet negeri Kedah tiap-tiap tahun. Saya bersama negeri Kedah selama 9 tahun. Tiap-tiap tahun saya tengok ada di dalam bajet. Saya nak bangkitkan perkara ini ialah kerana RM10,000 pada 227 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1786, bukanlah bernilai sama dengan RM10,000 pada tahun ini. Kalau kita mengambil formula future value of money, kita mengambil RM10,000 sebagai nilai pada masa itu dengan 3.7% interest pada 227 tahun, maka nilai itu adalah sebanyak RM38 juta. Daripada RM10,000 kepada RM38 juta. Adakah patut sekiranya keadaan ini berterusan, Kerajaan Persekutuan membayar RM10,000 lagi kepada Kerajaan Kedah dalam masa 200 tahun akan datang, nilai RM10,000 itu akan hanya menjadi RM5.30. Berbanding dengan masyarakat di negeri Kedah yang mempunyai seramai 2 juta manusia, dan sudah tentulah jumlah 38 juta ini akan hanya dapat dalam RM19 minta laluan Langkawi. Baru saya ni baru ni. Saya baru juga. Kejap lagi. Di hujungnya saya bagi. InsyaAllah. Ni dari Penang Janji, ni. Walaupun janji penyerahan ditepati, ini sekadar walaupun keadaan ini nampaknya macam sedikit lucu, tetapi saya rasa ianya merupakan satu imbuhan besar kepada Kerajaan Kedah kalau Kerajaan Persekutuan menggunakan formula yang semikian itu. Tuan Yang Dipertua, yang kedua saya ingin menyentuh tentang isu bayaran air Pulau Pinang ke negeri Kedah. Sebelum masuk isu lain, bagi yang saya nak tanya yang isu pertama tadi. Dah sekejap lagi. Di hujung saya bagi, insyaAllah. Hujung bagi? Di hujung. Tidak Hujung tak ganggu. main, Saya orang baru kan. Bagi macam Yang Dipertua kata tadi, untuk ucapan ulung ni jangan kacau kan. Lepas ni insyaAllah. Tuan Yang Dipertua, isu yang kedua ialah isu bayaran air Pulau Pinang kepada Kerajaan Kedah. Pulau Pinang tidak mempunyai sungai besar dan mengharapkan bekalan air daripada Sungai Muda yang merentangi lebih kurang 178 km dari tengah-tengah hutan simpanan Kedah ke hujung di hilir sungai. Apabila air ini disampai di hujung menghampiri Selat Melaka, air ini dipam atau digomba untuk diproses oleh Pulau Pinang bagi membekali
80% dari keperluan air harian mereka. Air ini pula diproses dan dijual kepada pelanggan-pelanggan yang terdiri daripada pelanggan domestik, pelanggan komersial, pelanggan industri dan juga pelanggan perkapalan. Baru-baru ini kita terdengar perbalahan antara kedua kerajaan negeri tentang hal pembayaran air. Kerajaan Kedah mengatakan oleh kerana air mengalir dari Kedah dan Kedah terpaksa mengorbankan peluang untuk memotong balak di kawasan Tadahan dan membina empangan muda, maka sewajarnya lah Pulau Pinang perlu membayar harga air mentah kepada kerajaan negeri Kedah. Jualan air mentah ini bukan saja kita lihat seperti di Singapura membeli air mentah di Johor, malah dengan struktur perubahan pembekalan air negeri-negeri di seluruh negara kita, termasuk syarikat air Kedah sendiri kena membayar air mentah kepada kerajaan Kedah. Walaupun air ini diambil di dalam negeri Kedah. Walaupun kerajaan Pulau Pinang mengatakan ia mengepam air dari sungai dalam jajahannya seperti negara-negara lain. Tetapi yang perlu kita lihat ialah pengorbanan Kedah yang perlu diberi pampasan atas penjagaan dan pemeliharaan hutan di kawasan Tadahan air Kedah. Di samping kos untuk menjaga kebersihan sungai, air yang mengalir bersih dan berkeadaan baik, ini semua menggunakan kos dan sudah pasti penerima air di hujung sungai patut bersama-sama menanggung kos-kos ini. Nilai peluang ekonomi yang terlepas dari hutan simpanan ini perlu diambil kira dalam bentuk ekonomi dan pampasan setara patut dibayar. Di samping itu, kerajaan Kedah juga mampu untuk melencongkan air ini ke Sungai Petani bagi keperluan bekalan air mentah dan maksud tanaman padi dan pertanian. Dan sudah tentunya kalau kerajaan Kedah melakukan perkara ini akan kekeringan air pada masa depan. Perlu kita ingat, Pulau Pinang mengepam air Kedah dengan pembayaran sifar. Tetapi pada masa yang sama, mereka menjual air tersebut kepada pelanggan komersial seperti kilang-kilang gergasi, Intel, Comac dan sebagainya. 400 kilang pada di Pulau Pinang yang besar-besar belaka, dan kapal-kapal dagang yang bertarif tinggi. Kita tidak pertikaikan bab air untuk dijual ataupun digunakan oleh rakyat biasa, kerana rakyat Pulau Pinang berhak minum air. Tetapi kita mempertikaikan perbuatan mengambil untung yang besar dengan menjual air pada kilang-kilang dan kapal. Dan tentu sepatutnya sebahagian daripada keuntungan itu patut dikongsi bersama dengan negeri yang menjaga sumber air. Boleh bagi laluan. Laluan. Saya akan bagi di ujung, insyaAllah. Kalau macam tu, bila keuntungan besar jalan cari Kedah Pulau Pinang akan bayar pampasan kepada Pulau Pinang. Ini my floor. Saya tak bagi laluan, ikut undang. Contohnya yang betul, domestic consumer 0.22. Langkawi sama-sama Kedah ni. Ada dua. Saya nak sokong ni. Nak sokong. Saya sokongan yang bahaya ni. Saya pun nak sokong juga. Saya nak sokong bukan apa? Yang nak sokong. Saya nak sokong juga. This is my floor. I'll go on. Tan Sri, saya nak sokong supaya Perlis pun kena bayar juga. Bekas tu besar Perlis kata mana boleh bayar Perlis. Ayat Allah Ta'ala punya orang dah. Tak apa. Dia tak mau bayar. Dari segi hukum dia kena bayar, insyaAllah. Domestic consumer contohnya 0.22 per 1000 liter. Di 0.22 sen per 1000 liter dibayar oleh pelanggan konsumer. Tetapi mereka menjual kepada kapal-kapal dengan harga RM2.54 per 1000 liter. Bermaksud 2.54 bagi 0.2 kali dengan 100. Makna kata ada 1,154% lebih mahal daripada harga yang dijual kepada konsumer biasa dengan penggunaan air yang sama. Oleh itu yang dipertua, ini memberi erti bahawa Pulau Pinang membuat keuntungan besar dari sumber air yang nilainya kosong daripada Kedah. Makna kata keuntungan infinity. Dan pasal apa infinity? 254 dibuat by zero dan mendapat yearly revenue sejumlah 245 juta Tuan Yang Ketua. Oleh itu di Dewan Yang Mulia ini Tak adil tak bagi Pulau Pinang jawab. Yang ni kita minta kerajaan pusat, bukan maksud campur, tapi bukan ke state.
Oleh itu di Dewan Yang Mulia ini, saya sebagai anak jati Kedah, macam dengan abang kita kan, Panggil abang dah bagi mendesak ya. agar kerajaan persekutuan Dia panggil dapat abang, mengambil dia inisiatif adik. untuk Adik campur kena hormat tangan kat dalam abang, pertikaian dia. ini dan memberi inisiatif yang terbaik, win-win situation pada kedua-dua kerajaan. Tuan Yang Dipertua, saya nak masuk sikitlah tentang isu yang dibawa oleh pembangkang. Saya nak minta mohon maaf kepada Pandan. Pandan saya tak kenal dia, dia tak kenal saya. Tapi dalam Dewan ni baru tunjuk muka. Tapi saya kenal dia dalam YouTube. Penurunan harga minyak. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengentuh tentang janji pembangkang. Dalam manifesto mereka, sekiranya berjaya mengambil alih Putrajaya, mereka akan mengurangkan harga minyak. Cadangan Pandan dalam YouTube untuk menurun harga minyak daripada RM90 kepada RM50 sebaik saja PR mengambil alih Putrajaya. Pandan memaklumkan setiap 10 sen turun harga, kita perlu ada 1.7 bilion setahun untuk cover 10 sen. Mana kata, kalau kita nak turunkan daripada RM90 RON 95 kepada RM50 sekarang ni, kita memerlukan 40 sen penurunan dengan kehilangan kewangan kepada kerajaan sebanyak 6.8 bilion setahun. Pandan juga menyarankan wang 6.6 bilion ini dapat diambil daripada subsidi Petronas kepada IPP sebanyak 8 bilion setahun. Yang ni pada Pandan punya video saya, okey ya. Tuan Yang Dipertua, saya nak ucap terima kasih sahaja kepada Langkawi. Tolong sambung ucapan saya dalam Dewan. Sebab masa saya tak cukup tadi. Boleh sambung lagi daripada video. Okey, terima kasih. Saya setuju pengiraan Pandan mahu menurunkan harga 40 sen dengan kos 6.8 bilion. Tetapi Pandan, saya tidak setuju dengan cadangan Pandan untuk mengubah subsidi Petronas dari diberi kepada IPP kepada dipindahkan kepada penurunan kos minyak ini atas sebab subsidi di bawah. Di dalam perjanjian IPP dengan TMB ada clause fuel cost pass-through di mana sekiranya harga gas melebihi RM13.70 MMBTU, maka lebihan itu akan dipindahkan kepada TNB untuk membayarnya. Mana kata ada satu penjelasan satu clause. Sabar, saya bagi saya habis yang ni dia Betul dia jawab, okey. no? Okey, pasal Pandan punya video kita lawan. Tengok. Pandan kata, kalau kita nak dapat duit 8 bilion daripada subsidi Petronas ini, kita jangan bagi kepada IPP. Apabila tidak bagi kepada IPP 8 bilion ini, IPP terpaksa mencari 8 bilion balik daripada untuk cover cost mereka. Kerana ada situ pass-through, fuel cost pass-through agreement IPP dengan TNB, maka kos ini akan dipas kepada TNB. TNB pula tidak mampu untuk menahan 8 bilion setahun kerana keuntungan TNB hanyalah 2 bilion. 6 bilion lagi akan menyebabkan TNB bankrupt. Jadi oleh kerana itu, TNB tidak ada pilihan. Mereka terpaksa pass through to the consumer. Consumer pula, berapa ramai ada? Saya lihat TNB ada 8.3 juta pelanggan. Katakanlah 8 Boleh juta. sekarang, 8 bilion bagi dengan 8 juta, maknanya peningkatan tarif kepada pelanggan akan melonjak RM1,000. Bermakna dengan cara demikian itu, tiap-tiap pelanggan TNB akan terpaksa membayar RM1,000 lagi. Jadi hukumnya Yang Dipertua, makna kata kita tidak mampu untuk menghilangkan subsidi yang diberikan Petronas kepada IPP kerana itu adalah subsidi untuk mengurangkan tarif, bukan subsidi untuk membayar kepada kroni. Boleh penjelasan Langkawi? Penjelasan sekarang, no? Dan boleh. Saya satu lagi ada video satu lagi. Tak ada masa dah ni, tak ada. Saya jawab yang TNB This dulu. my floor. Tadi saya tak kata. Boleh lah, kita boleh. Yang TNB ni, Langkawi ada sebut tentang first Tuan Yang Dipertua, nanti tak saya tak bagi. I continue, sorry. Sungguhnya sabar. Yang kedua, yang ni pun Pandan juga. Pandan juga kata harga kereta turun. Tadi Pandan tarik perhatian. Dia marah menteri kerana tak mahu turun harga kereta di atas tag. Okey, kita perhatikan apa video Pandan kata.
Pembangkang berjanji akan menurun harga kereta sekiranya menangi Putrajaya secara berperingkat-peringkat. Bagus, pasal tak mengudum harga kereta. Pandan memaklumkan dalam YouTube, harga kereta dikatakan menjadi mahal kerana kerajaan mengenakan cukai sejumlah 7.6 bilion dikutip setiap tahun. Betul. Cadangan Pandan dalam YouTube ialah mengurangkan secara berperingkat 20% setahun cukai kereta itu, kerugian sebanyak 1.5 Penjelasan 3 minit lagi bilion Langkawi. Penjelasan. Boleh lah penjelasan lah. Habis ni Ustaz Pandan. Bagi ni saya stop, Pandan masuk. Nanti saya buat video baru pasal Langkawi nanti. Jangan. Yang ni pasal apa? Saya bukan bergaduh dengan Pandan. Saya hanya nak lawan fakta. Kalau Pandan tembak Langkawi tak patutlah. Nanti saya tembak di Pandan pula. Langkawi tadi lembu kira. Dalam masa 5 tahun akan menghapuskan cukai kereta. Ni saya ambil semua detail daripada Pandan punya YouTube. Pandan juga mencadangkan agar kehilangan pendapatan akan dapat ditampung dengan lelang terbuka AP yang akan dapat meraih 2 bilion setahun daripada hasil AP. Tuan Yang di-Pertua, sungguhnya pengiraan ini ada sedikit masalah kerana Pandan hanya memberi pengakuan kepada tahun yang pertama. Lepas tu dia tutup video tu. Dia tidak meneruskan kepada tahun kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Jadi pada Penjelasan itu tak tengok video penuh tu. Yang di-Pertua, izinkan saya untuk cerita saya punya data dulu sebab tu Pandan. Tuan di-Pertua, Pandan mengambil kira kehilangan pendapatan negara 1.5 bilion dalam tahun yang pertama. Tapi Pandan kata digantikan dengan AP lelong 2 bilion hanya untuk tahun pertama. Tetapi Penjelasan boleh lagu no? 2 minit lagi. Satu yang pertama tahun pertama Langkawi. betul. Rugi, kerjaan rugi 1.5 bilion. Tapi dapat lelongan AP 2 bilion. Pada tahun yang kedua, turun cukai ialah 40%. Cukai yang rugi ialah 3 bilion. Tetapi pada masa sama, kita lelong AP dapat 2 bilion. Maknanya tahun kedua, minus 1 bilion. Tahun ketiga, minus 2.5 bilion. Tahun keempat, minus 4 bilion. Tahun kelima, minus 5.5 bilion. Dan keenam, ketujuh, ke-8, semua minus 5.5 bilion. Kalau kita mengambil dua kes ini, 5 minus 5.5 bilion dengan minus tadi berapa? Minus 6.8 bilion, maka kerajaan ini tidak akan ada duit sebanyak 12.3 bilion setahun. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya rasa perkara ini tidak boleh boleh tak kak? yang Boleh. boleh. Tapi tuan-tuan bagi masa sikit boleh? Langkawi sebut berpuluh-puluh kali nama saya, tapi saya nak minta penjelasan satu saja tentang TNB. Sebab Langkawi saya dimaklumkan adalah latar belakang TNB. Bila kita bercakap tentang menghapuskan subsidi IPP, bukan kita bermusuh dengan TNB, kerana perjanjian yang dimasuki dengan pemegang konsesi menetapkan TNB terpaksa membayar bayaran tetap kepada pemegang-pemegang konsesi ini sampai 1-2 bilion tiap-tiap tahun. Kalau jalan pun kena bayar, kalau tak jalan pun kena bayar. Sebab itulah apabila TNB kena bayar jumlah ini yang besar, TNB tidak ada untung untuk membayar kos bahan api. Sebab itu kita minta, bersetuju atau tidak, Langkawi sebagai ahli asalnya daripada TNB, kalau kita rombak semula perjanjian IPP supaya kita hapuskan bayaran-bayaran tetap macam ini supaya TNB ada duit. Langkawi. Okey, saya tahu hal itu. Tetapi saya rasa yang tu dah termasuk dalam perjanjian. Itu kita serahkan kepada menteri. Walau berapun. Sabar. Walaupun perkara yang sama tidak dimaklumkan oleh video. Yang saya kata ni video Pandan. Sekiranya kita hilangkan. Okey bos. Langkawi, saya nak menyentuh pasal IPP tadi. Sebenarnya apa yang Pandan sebut tadi, Pandan sebut dia satu angle. Dia tidak sebut berapa banyak syarikat yang berhutang 26 bilion ringgit untuk mengeluarkan pinjaman untuk mewujudkan 15 IPP. Jadi kalau kita tak boleh cerita one side, another side kita tak cerita. Tapi sebenarnya dengan adanya IPP, saya bersetuju dengan Pandan bahawa tarif ini pada mulanya, kalau kita ingat mula-mula IPP diwujudkan, tarif kita ini begitu tinggi. Kerana waktu itu kerajaan tidak ada pengalaman untuk mengenakan tarif yang bersesuaian. Tetapi lama-lama kelamaan
apabila kita mencapai satu tahap di mana kita faham soal kepentingan jana kuasa elektrik kepada negara ini, maka kita memerlukan apa? Kita memerlukan satu proses supaya IPP ini dapat penyampaian power ini dapat dilakukan tidak macam mana di Indonesia. Dia mengambil masa yang begitu lama kerana tidak ada private sector yang nak terlibat untuk supply kuasa tenaga elektrik ini. Sebab tu dalam negara kita tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana kita mempunyai supply IPP yang begitu banyak untuk menampung perkembangan ekonomi dalam negara kita. Kita tak boleh cerita macam Indonesia, kita hotel pun nak kena pakai generator. Jadi saya ingat, kita kena ingat ini Pandan, sebab apa? Syarikat-syarikat yang terlibat dalam IPP ini, mereka juga mempunyai tanggungjawab, iaitu untuk menyelesaikan pinjaman-pinjaman mereka. Yang kita tengok dalam dia punya profit itu sebenarnya adalah paper profit, that's not cash profit. Tapi kalau kita tengok waktu zaman Ketua Pembangkang meluluskan IPP ini, yang itu saya nak sebut 3 kali ganda daripada rate yang ada dalam Barisan Nasional sekarang. Pandan, saya setuju dah masuk dalam ucapan saya. Tuan Yang Dipertua, saya nak bangkit Langkawi, sikit ujung lah. lah kot. Saya Ujung nak lah kot. sentuh sikit, ada sikit je. Langkawi ujung lah ni bagi tuan. Tadi tak habis Tadi lagi. janji, Saya tak kata tadi di hujung kan. Ujung. Belum ujung lagi. Saya tahu. Kemarin saya terkejut beberapa hari yang lepas Ketua Pembangkang ada menyebut bahawa roti gardenia telah naik harga sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya. Tetapi apabila saya balik tanya kawan-kawan saya, dia kata roti gardenia tak naik harga. Saya tanya di dalam saya tanya di dalam kawan-kawan saya dalam Facebook, dia kata apa tak naik harga juga. Lepas tu saya minta kawan saya tolong cari riset, apa dia, adakah benar. Lepas tu kita ada surat daripada Gardenia. Tiada sebarang kenaikan harga produk Gardenia yang dibuat oleh Gardenia. Jadi saya rasa kenyataan daripada Ketua Pembangkang kemungkinan dia tersilap ataupun ada sikit agenda untuk marah kepada Gardenia ni. Kemungkinanlah, saya tak tahu tu. So Tuan Yang Betul, saya ingin mengambil kesempatan pada hari yang berbahagia ini di Dewan Yang Mulia ini untuk menyentuh sikit tentang permasalahan di kawasan saya. Saya di Pulau Langkawi ini, alhamdulillah, kerajaan bagi sumbangan yang baik untuk menjadikan Pulau Langkawi sebagai pusat pelancongan yang terbaik di rantau ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk Seri Najib yang memberi satu bajet yang tinggi untuk menjadikan Langkawi sebagai salah satu daripada 10 pusat pelancongan terbaik di rantau ini. Oleh itu, ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian daripada kementerian dan kerajaan. Saya banyak sangat menerima aduan dan rungutan bahawa feri Pulau Langkawi ini servisnya kurang memuaskan Yang Dipertua. Kalau Yang Dipertua ditakdirkan pergi Langkawi, kalau naik feri itu pun saya rasa kalau ketika musim cuti agak sedikit tidak berapa baik, tidak berapa selesa. Dengan keadaan feri yang tak selesa, kadang-kadang aircon boleh rosak dan jalan juga, jadual untuk perjalanan tidak tepat, pembayaran tiket yang mahal dan banyak lagi perkara yang bersangkut paut dengan feri ini. Oleh demikian itu, saya memohon daripada kementerian agar tolong membuat satu jawatankuasa khas bagi mengatasi masalah perkhidmatan feri ke Pulau Langkawi. Kerana kehadiran pelancong daripada 87,000 orang pada tahun 1987 kini sudah mencecah 3.1 juta dan akan mencapai ke tahap 5 juta pada tahun 2015. Dengan keadaan feri yang demikian itu, sudah tentu ia akan melambangkan imej yang tidak baik kepada pelancong. Ya. Masa yang berhormat. Terima kasih. Saya penutup. Okey. Menggulung. Saya nak bagi, sikit lagi yang Okey, sila. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih sahabat saya yang berhormat Langkawi ini. Saya tertarik dengan satu fakta sejarah yang dibawa oleh Yang Berhormat Langkawi tadi, iaitu mengenai penyerahan Pulau Pinang kepada British satu masa dulu. Kemudiannya diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan atas pajakan. Betul, atas pajakan
dengan harga RM10,000 setahun zaman British dulu dan sehingga sekarang ini. Dan saya dipahamkan bahawa pajakan ini diteruskan oleh Kerajaan Persekutuan. Persoalannya di sini, kalau kita melihat saranan daripada Persatuan Sejarah Negeri Kedah, pengurusinya Cikgu Wan Samsudin Muhammad Yusof, mengatakan bahawa sepatutnya Pulau Pinang ini dikembalikan kepada Kedah selepas merdeka. Tapi bagi pandangan saya itu mungkin tidak munasabah kerana Pulau Pinang sudah menjadi satu buah negeri dalam persekutuan. Jadi persoalan di sini saya nak tanya Yang Berhormat Langkawi, adakah Yang Berhormat berpandangan wajar Kerajaan Kedah membuat satu tuntutan, kalau tidak berjaya tuntutan biasa itu saman Kerajaan Persekutuan untuk mendapat pampasan yang sewajarnya, kerana perkara ini adalah hak Kerajaan Kedah. Kalau di Kelantan, apabila TNB, kerana Langkawi pun bekas TNB mengambil tanah untuk membuat empangan di Pergau, mungkin Gua Musang lebih maklum benda ini. TNB membayar RM4.9 juta setahun, satu kawasan kecil saja untuk buat empangan di Pergau. Takkanlah satu buah Pulau Pinang ini RM10,000. Jadi persoalannya, adakah Yang Berhormat Langkawi nak cadangkan kepada Kerajaan Kedah sekarang ini saman Kerajaan Persekutuan, dan kalau itu cadangan Yang Berhormat, saya pun sokong juga. Terima kasih. Masih Langkawi. Ya. Jangan panjangkan sangat. Okey. Saya yang berhormat. Yang berhormat, saya dalam serba salah. Orang baru sama orang baru, saya tegur, susah. Terima Tapi kasih. itulah sebab saya kasih laluan sikit. Jawab saja itu. Terima kasih, lepas tu golong. Terima kasih di atas apa kata kebaikan itu. Kau sama minta maaf, spek tak cukup. Kota Baru. Saya kalau nak dikatakan dalam banyak perkara kita bertentangan pendapat, tetapi dalam perkara ini saya yes kata dengan Kota Baru, dan saya mengharapkan supaya Kerajaan Pusat mengambil inisiatif untuk melihat, kalaupun tidak boleh bagi 38 juta supplementary calculation tadi, mungkin satu nilai yang sesuai yang difikirkan, bukan RM10,000, kerana RM10,000 itu 200 tahun akan datang hanya tinggal RM5.30. Sekian, terima kasih. Terima kasih.